selamat petang pada semua warga FB Live PUJ Stock. Okey, hari ni kita agak berbeza sedikit untuk Stock. Bersama-sama saya sendiri adalah Cik Kasum dan bersama-sama dengan saya adalah Encik Edi Putra bin Mat Yusof, iaitu pengarah daripada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan, iaitu MAKIS. Betul. Okey, MAKIS ni saya difahamkan adalah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, iaitu ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani. Betul kan Cik Edi? Okey. Jadi senang cerita MAKIS ni adalah import export. Betul, lebih kurang macam tu lah. So dekat dalam MAKIS ni dia ada perkhidmatan, iaitu import, export dan juga kuarantin. Dan dia ada terbahagilah untuk beberapa bahagian. Betul kan Cik Edi? Okey. Mungkin ada juga usahawan yang tak tahu sebenarnya ada agensi MAKIS untuk perkhidmatan import, export dan juga kuarantin dari segi makanan ke ataupun tak silap saya haiwan haiwan, ikan. Pertanian. Yes. Okey, pertanian. So kalau untuk dalam PUJB Stock kita kali ni, mana-mana ada usahawan yang daripada pertanian ataupun haiwan dan juga makanan, boleh tanya di ruangan komen kita dekat FB Live tu dan boleh share kepada kawan-kawan. Mungkin nak tahu lebih lanjut, boleh komen. So nanti Encik Edi akan terangkan apakah peranan dan juga mungkin ada syarat-syarat tertentu daripada pihak MAKIS, dan mungkin nanti kita boleh lanjutkanlah. Betul kan Encik Edi? Okey. So sekarang ni saya nak tanya pada Encik Edi, iaitu mungkin Encik Edi boleh terangkan apakah peranan MAKIS sebenarnya, dan mungkin ada usahawan kita yang tak tahu sebenarnya MAKIS tu apa. Okey, terima kasih Cik Kalsum. Okey, betul. Okey, salam perkenalan, saya Edi Putra, pengarah MAKIS Negeri Johor lah. Okay, kalau ikut nama penuh jabatan kita ni, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Itu bahasa Melayunya. Kalau kata dalam bahasa Inggeris, Malaysian Quarantine and Inspection Services. Okey, itu bahasa Inggeris. Wujudnya MAKIS tu. Okey. MAKIS. M for MAKIS, Q Quarantine, I Inspection, S Services lah. So itu yang wujud, kata orang tu, panggilan sikronimnya adalah MAKIS tadi. Okey, merujuk kepada soalan Cik Kalsum tadi, MAKIS ni diwujudkan, saya latar belakang sikit lah. Boleh. Mungkin ramai tak kenal MAKIS, tak tahu apa MAKIS. Okey, MAKIS ni kalau dulunya kita ni di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani lah ketika itu. Sekarang ni telah di rebranding balik nama kementerian, iaitu Kementerian Pertanian dan Penjaminan Makanan lah. Okey, dulu di pintu masuk kita di bawah kementerian ni, kita ada 5 jabatan dan agensi yang bertugas di pintu masuk, yang mengawal selia produk import export, ikan, haiwan, tumbuhan. So inisiatif ni telah dicadangkan oleh mantan Menteri Pertanian pada itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wujudlah MAKIS ni sebagai one stop center lah di pintu masuk, yang menggabungkan 5 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian tadi tu. Pintu masuk tu. Pintu masuk tu maksudnya apa? Okey. Pintu masuk ni untuk makluman kata orang tu, secara umumnya adalah sebagai contoh saya ambil inilah laluan, kalau Johor ni kita famous dengan bangunan Sultan Iskandar, Kompleks Sultan Abu Bakar, melibatkan pergerakan keluar masuk antara Malaysia ke luar negara ataupun ke masuk dalam negara. Itu istilah pintu masuk lah. So keberadaan MAKIS ni ada di semua pintu masuk yang diwartakan. So dari segi kawalan import export tu, MAKIS berperanan dari segi untuk kita nak kawal dari segi aspek kuarantin, pemeriksaan dan penguasaan produk pertanian, khususnya tumbuhan, haiwan, ikan, karkas, hasilan pertanian, tanah, mikroorganisma, untuk melibatkan proses import dan ekspor. Itu sedikit melibatkan pengenalan berkenaan MAKIS lah. Okey. So sebenarnya apa peranan MAKIS tu sebenarnya? Okey, peranan MAKIS mungkin saya boleh minta sharekan slide tu. Boleh. Kita ada sediakan slide. Mungkin Cik Farhan boleh sharekan slide tersebut di Okey. So objektif utama macam saya maklumkan tadi, dulu di pintu masuk ni ada 5 agensi dan jabatan lah. So wujudnya MAKIS ni kita nak elakkan ketindihan fungsi agensi di pintu masuk di bawah Kementerian Pertanian lah. Kalau dulu saya ambil contoh seorang pengimport ni, jika dia buat suatu aktiviti import export, dia perlu melalui
5 ataupun lebih daripada 2 lah Okey. untuk nak membuat deklarasi atau buat perikraran bagi untuk membuat pelepasan dagangan yang diimport. Sekarang bila ada tubuhnya makis untuk produk pertanian lah khususnya. Yang ketiga adalah untuk penggunaan dokumen yang seragam lah. So makis di sini kita ada mengeluarkan permit import dan permit ekspor makis. Sebarang aktiviti melibatkan import ekspor perlu mohon permit import lah. So makis ada keluarkan satu dokumen yang seragam lah untuk semua jenis melibatkan haiwan, tumbuhan dan ikan dan sebagainya. Dan yang keempatnya adalah kita untuk penggunaan infrastruktur yang lebih kata orang lebih optimum lah. So ini lebih kepada segi untuk kawalan, operasi, pengurusan. So yang kelima adalah kita nak pastikan bahawa kawalan pintu masuk yang berkesan lah. So daripada macam saya cakap tadi, sekarang kalau dulunya banyak lah yang pergi, sekarang ni hanya ke makis saja. So makis is the boleh katakan yang agensi penguasaan atau pegawai makis yang pergi patut yang akan membuat pemeriksaan tadi itu, tidak melalui banyak-banyak agensi yang lain lah. Dan macam saya cakap tadi, one stop center lah bagi aktiviti kuarantin, pemeriksaan dan penguasaan lah, melibatkan produk pertanian. So maksudnya one stop center tu hanya melibatkan untuk pertanian saja? Yes, untuk makis kalau compare di pintu masuk, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan kalau kata di pintu masuk, supaya untuk memastikan bahawa produk yang diimport atau diekspor ni masuk atau keluar dalam negara ni mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh jabatan dan memastikan bahawa kontainer yang diimport khususnya adalah bebas perosak, bebas bahan cemar. Okey, kat sini kan sebenarnya Cik Lee, objektif utama ni yang saya tertarik adalah pada bahagian nombor 3 tu, penggunaan dokumentasi yang seragam. Apakah maksud penggunaan dokumentasi yang seragam? Adakah baju seragam? Okey, mesti letak kan. Tapi maksudnya penggunaan dokumentasi yang seragam tu macam mana? Adakah paperwork? Adakah sesuatu surat menyurat ataupun ada yuran tertentu untuk kita membuat dokumentasi tersebut yang boleh orang kata dapat macam tadi Encik Edi cakap, kita ada permit. Betul. Kan? Okey, sebenarnya apa sebenarnya penggunaan dokumentasi yang seragam? Kalau merujuk pada saya cakap penggunaan dokumentasi yang seragam tadi, kalau dulu macam saya cakap lah 5 agensi tadi, dia ada 5 jenis dokumen lah. Kadang satu importer ni dia bawa berbagai barang produk pertanian, ada yang melibatkan tumbuhan, ada yang melibatkan ikan. So dokumen tu kalau dulunya ada daripada DOA, Jabatan Pertanian punya dokumen permit, ataupun kalau veterina, Jabatan Veterina punya permit. Sekarang bila ada makis, hanya permit import makis saja. Itu yang maksudnya dokumen seragam tadi lah. Okey, faham. So makis ni yang saya difahamkan dia adalah di bawah Akta 728. Betul. Mungkin Cik Edi boleh terangkan sedikit, sedikit apakah di bawah enactment tersebut? Okey, Akta 728 ni kata orang diwartakan pada tahun 2011 lah. Okey, dan penuhnya Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia tahun 2011, Akta 728. Alright, pemakaian Akta 728 ni adalah di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin. Okey. Tugas akta ini berfungsi macam saya cakap tadilah sebagai mukadimah tadi, adalah untuk kita nak perkhidmatan bersepadu dari segi aspek kuarantin, pemeriksaan dan penguasaan kawalan produk agro makanan lah, produk pertanian di pintu masuk. So akta kita ni hanya terpakai di 3 tempat tadilah. Saya cakap tadi, di pintu masuk diwartakan tadi, stesen kuarantin dan premis kuarantin. Okey. Dekat sini adalah kuarantin. Yes. So sebenarnya kuarantin tu berapa lama Cik Edi? Okey, kalau kita menyebut aspek kuarantin ni, kita kena lihat kuarantin ni bukan hanya untuk satu produk sahaja. Okey, di bawah aspek kuarantin tumbuhan pun ada, kuarantin haiwan ada, kuarantin ikan pun ada. Sebagai contoh, saya ambil untuk kuarantin haiwan lah, mudahnya lah. Kalau kita ambil haiwan kesayangan, okey, untuk haiwan kesayangan ni dia untuk serta-serta negara dikecualikan tempoh kuarantin. Tapi ada negara-negara yang diwajibkan kuarantin apabila nak bawa masuk, contoh kucing ataupun anjing daripada luar negara masuk ke dalam negara kita ni. Ada yang peminat, kata orang pecinta haiwan kesayangan kan, nak bawa masuk lah, nak beli haiwan kesayangan yang diimport. Ada serta-serta negara tu disyaratkan
untuk dia perlu menjalani tempoh kuarantin lah. Ada serta-serta tempoh yang disyaratkan lah. Okey, rasanya kalau maaf Cik Edi Yeah. Okey. Mungkin Cik Edi boleh terangkan sedikit tentang misi dan visi Makis. Okey. Visi Makis ni di bawah kepimpinan Ketua Pengarah baru ni lah, Tuan Samsul Akbar bin Sulaiman. Jabatan telah menetapkan satu visi, iaitu kita peneraju utama kemapanan biosecurity agromakanan negara. So apa yang dimaksudkan tu, sebagai kita ni adalah frontliner lah, benteng di pintu masuk untuk mengelakkan dari segi kemasukan perosak, penyakit dan berjemaah tadi lah di bawah produk pertanian. Kenapa? Sebab di dalam negara kita ada industri-industri player yang kita perlu jaga. Sebagai contoh, peternak, petani dalam negara lah yang membuat bisnes boleh saya katakan sektor yang kita perlu kawal. Sebab tu wujudnya Makis ni. Okey, dan misi kita pula macam saya cakap tadi lah, memperkasa kawalan biosecurity lah, agromakanan melalui perkhidmatan kuarantin, pemeriksaan dan penguasaan berpadu. Itu yang kita kata tadi, kita buat kawalan di pintu masuk, pemeriksaan segala produk yang diimport tadi lah, untuk mengelakkan dari segi berlakunya pembolosan dari segi aspek perosak penyakit yang boleh menjejaskan industri dalam negara. Dan sambil pada itu, kita ada misi yang kedua yang ditetapkan oleh jabatan, iaitu kita cuba fasilitasikan perdagangan lah melalui perkhidmatan yang komprehensif. Apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan yang komprehensif, iaitu kita selalu memberi khidmat nasihat lah. Maknanya khidmat nasihat tu maknanya kita selalu menasihati, seperti mana saya di Johor ni, saya bila jumpa players, pihak-pihak industri, saya galakkan diorang, pihak-pihak industri ni datang berjumpa dengan pihak Makis terlebih dahulu sebelum mereka nak menjalankan sesuatu aktiviti import ekspor, supaya aktiviti itu nanti kelak mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh jabatan lah. Tak adalah nanti bila masuk dokumen ni tak lengkap, syarat ini tak betul kan. So dia akan menyebabkan tindakan penguasaan di pintu masuk lah oleh pihak Makis. Adakah Makis ada di seluruh Malaysia? Okey, Makis ada di semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Sabah Sarawak masih lagi tidak memakai Akta 728 ni lah, masih dikawal oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak lah, masih kawalan aspek biosecurity. Okey. Mungkin Encik Farhan, boleh tak kita stop sekejap? Okey. Okey, maaf di atas gangguan teknikal tadi. Okey, mungkin Cik Edi boleh terangkan sikit dekat mana sebenarnya Johor Pejabat Makis ni?
Okey, kalau di Johor ni, kita mungkin boleh tengok pada map tu kan, kita ada share tu. So di Johor Makis boleh boleh dikatakan kita berada di semua pintu masuk yang diwakilkan lah. So di mana ada custom, di mana ada immigration, di situ ada Makis lah. So yang pertama adalah Pejabat Makis Negeri Johor lah. Okay, Pejabat Makis Negeri Johor ni kita ada berada di Bangunan Sultan Iskandar, JB. So yang keduanya adalah Bangunan Sultan Iskandar sendiri, PSI. Kita ada juga di Woodland. Okey. Woodland Singapura bersama pihak custom dan immigration bagi kemasukan penumpang daripada Singapura lah yang naik KTM. And then kita ada di Kompleks Sultan Abu Bakar, Kesap, Sekeling. Makis juga ada berada di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Pasir Gudang. Kita juga ada di Pelabuhan Tanjung Lansat. Dan kita ada di Lapangan Terbang Senai. Okey. Senai Port kita ada. Kalau kata di feri seluruh laut pun kita ada. Di Terminal Feri Pasir Gudang kita ada. Terminal Feri Desaru. Tanjung Pengelih, Belungkur. Kalau bawa ke utara kita ada di Muar. Okey, jeti penumpang Muar. Dan kita ada juga di Batu Pahat lah. Batu Pahat kita ada di jeti Batu Pahat, jeti right base bagi masukkan kelapa. Dan kita Makis juga ada di Kukup dan juga di Puteri Harbour lah. Oh, kira banyak jugalah sebenarnya Betul. Makis ni. Okey, seperti yang kita nampak dalam slide ini, tuan-tuan dan puan-puan juga yang mana tengah tengok kita punya FB Live, ada di Pejabat Makis Negeri iaitu Bangunan Sultan Iskandar, Kompleks Sultan Abu Bakar, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Pasir Gudang, Tanjung Lasat, LTA Senai, Jeti Batu Pahat, Muar, Setulan Laut, Pasir Gudang, Kukup, Tanjung Belungkur, Tanjung Pengelih, Terminal Feri Puteri Harbour dan juga Desa Dukus. Betul. Okey, itu adalah yang berada di Johor. So, Betul. untuk orang Johor, itulah dia punya Pejabat Makis. Okey. Dan kalau untuk import ekspor ni Encik Edi, dia ada prosedur tertentu, betul tak? Betul, kita ada prosedur tertentu. Dan juga macam dokumen tertentu. Betul. So mungkin Encik Edi boleh terangkan lebih lanjut apakah prosedur-prosedur yang pihak Makis telah tetapkan. Okey. Mungkin kita boleh tengok pada next slide. Okey, untuk makluman kata ni, prosedur import ekspor Makis ni sebarang aktiviti import ekspor lah produk tumbuhan di dalam negara kita, semua pihak importer atau eksporter ni perlu merujuk kepada perintah custom larangan mengenai ekspor dan juga larangan mengenai import tahun 2023 lah. Okey. So ini yang dikeluarkan oleh pihak custom, Jabatan Custom Diraja Malaysia. So di dalam perintah custom ni sebarang segala perkara lah item melibatkan produk pertanian tadilah di bawah 3 sektor tadi, tumbuhan, haiwan dan juga ikan tadi, dinyatakan di dalam perintah larangan custom ni lah sama ada kemasukan suatu produk atau item tu memerlukan permit import Makis ataupun tidak. Okey, boleh tengok next. Okey, ini sebagai contoh kita ambil yang depan ni lah, description of good sebagai contoh, any domestic animal alive or dead of any part of the including edible meats. Bagi contoh lah item di bawah tafsiran description of good tu. Sebelah tu nombor 3 tu ada chapter heading. Tu chapter heading ni maknanya setiap item tu dia ada dia punya coding tertentu lah. Apa yang kita panggil tarikh kod atau purchase code lah. So 4 tu country, daripada mana-mana negara daripada dalam dunia ini. Dan nombor 5 tu lah manner of import, keperluan dia untuk import. Apa keperluan dia. So sebagai contoh ni tadi untuk live animal dengan dead ni tadi, dia memerlukan import permit daripada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Makis lah. So pihak importer dia kena mohon permit import. Dan yang keduanya adalah dia takluk kepada subject to inspection, maknanya pemeriksaan dan kelulusan pihak Makis di pintu masuk. Ini generalnya lah. Okay. Okay, next. Boleh next. Next slide. Okay. Ini sebagai contoh untuk buah-buahan pula. So fruit, buah fruit. So dia ada coding yang tertentu telah ditetapkan yang guna pakai. Inilah kita akan sebagai rujukan lah pihak-pihak importer eksporter dan juga pihak Makis di lapangan untuk memastikan bahawa suatu barang yang dibawa tu betul tak pihak importer atau eksporter declare gunakan item ataupun purchase code yang betul. Okey. So kita nak bagi mengelakkan keseluruhan tu kesilapan lah dari segi untuk deklarasi, perikraran masa di pintu masuk. HS code tu adalah kod takrif.
kod tarif. Sama je lah maksud Sama dia. je. So benda tu adalah untuk penjenisan sesuatu barang Penjelasan ke? suatu barang. Betul. Maksudnya dia nak jeniskan tu macam mana? So kalau kata untuk jeniskan tu di bawah perintah dan custom ni, perintah duty import ni telah dinyatakan dah sistem chapter tu atau sistem tajuk tu untuk produk apa. So next saya rasa ada satu lagi yang Okay, boleh next menjadi slide. rujukan. Next slide. Ni lah perintah duty custom ni. So di dalam ni di bawah setiap kata tarif kod tu tadi dia telah menyatakan tarif kod ni adalah untuk kegunaan apa. Telah dikatakan telah di asingkan lah ataupun telah ditetapkan certain tarif kod ni untuk kegunaan produk apalah yang telah diberikan oleh pihak custom. So macam mana nak tahu tarif kod tu sebenarnya? Dia ada daftar ke? Tarif kod tu macam saya cakap tadi lah. So dalam kalau kata kita nak bawa ikan, contoh ikan hidup, kita rujuk je dalam perintah duty custom ni apa tarif kod yang bersesuaian dengan item yang nak bawa. So masa deklarasi nanti dia kena gunakan tarif kod yang bersesuaian lah. Semasa nak mohon permit import markis pun dia kena mohon berdasarkan tarif kod yang sama. Oh, okey. Faham. Ada ini sebagai rujukan. Inilah kitabnya lah. Boleh kata inilah kamusnya, kitabnya sebagai rujukan. Okey. Untuk item ni apakah coding yang bersesuaian, tarif kod yang bersesuaian yang sebenar. Itu maksudnya ni lah kat sini. Okey, faham. So untuk HS code tarif kod, dia ada sesuatu fee ke untuk benda ni? Okey, kalau untuk markis saya boleh teruskan ke depan lah. Kalau kata fee ni lebih kepada untuk permohonan permit import. Dia termasuk pada permohonan permit import markis lah. Yang tadi tu sebagai rujukan. Okey. So untuk di bawah markis ni macam saya cakap tadi, dokumen seragam tu lah permit import atau permit export yang dikeluarkan pihak markis. So kaedah macam mana seseorang lah nak mohon atau syarikat yang nak bawa, dia kena mohon permit import markis. So macam mana nak mohon ke? Betul. So next slide. Next slide. Okey. Okey, yang pertama kalau melibatkan produk-produk di bawah jabatan dasar lah, macam saya cakap tadi, antara keperluannya pihak pengimport eksporter ni kena dapat kelulusan daripada jabatan dasar tadilah, 5 jabatan utama. Jabatan Pertanian DOA, Jabatan Veterina, DBS, Jabatan Perikanan DOF, LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan juga FAMA lah, Lembaga Pemasaran Pertanian. So untuk mohon permit import markis ni, so satu-satu entiti tu ataupun satu syarikat tu perlu mendaftar sebagai pengimport dalam sistem SPID ni lah. So kat sini boleh rujuk, kita ada sertakan link dekat situ dalam slide tu. So boleh daftar dalam sistem SPID markis ni untuk dapatkan username dah, password. So selepas selesai mendaftar, ada username dan ID dan password. So pihak importer ni dah boleh masuk kepada sistem dagang net. Sistem dagang net ni adalah sistem new permit lah. So sebarang permit import export hanya mohon di sini. Dia adalah sistem new permit dagang net. So berapa lama nak dapat permit tu? Okey, untuk produk pertanian dan produk ikan sepantas 5 minit sekiranya semua maklumat yang diisi dalam permohonan tu komplit lah. Dia letaklah nama importer, nama eksporter, nama ejen, daripada negara mana, apa item yang dibawa, kuantiti apa semua. Kalau kata komplit parameter yang telah ditetapkan di dalam sistem tu, so sepantas 5 minit permit import dah boleh print selepas lakukan pembayaran lah. Tetapi untuk produk daripada veterina, dia agak makan masa sikit lah, mungkin 2 atau 3 hari. Disebabkan produk yang melibatkan veterina ni dia perlu mendapatkan dulu pengesahan daripada pihak veterina negeri. Sebab untuk certain produk veterina ni dia memerlukan contoh untuk ekspor. Okey, untuk ekspor, contoh nak ekspor ayam ke Singapura sebagai contoh lah. Pihak importer ni, pihak eksporter ni kena dapatkan sijil kesihatan daripada pihak veterina negeri. So, kalau dah ada nanti barulah pihak DBS akan approve dalam sistem. Macam tu. So dia integrate lah antara markis dan pihak veterina tu dalam sistem tu. Okey, kadang-kadang ada usahawan kita ni dia buat untuk pengimport dan juga pengeksportan. Betul. Tapi kadang-kadang pihak markis sendiri ataupun kita nak dapatkan sesuatu permit tu, adakah dia nilai dari segi kategori pelesenan? Sebab kadang ada lesen tu berlainan. Okay. Macam mana? So markis kita tak keluarkan lesen. Okey, kita hanya keluarkan permit import dan permit ekspor saja. So untuk lesen tadi ni macam saya cakap tadi lah,
certain produk, Mhm. contoh dia melibatkan ikan Mhm. ikan segar lah ataupun ikan yang dah mati ni sejuk beku. Kalau dia nak bawa import, pihak pengimport ni kena dapatkan lesen borong makanan lesen borong ikan daripada LKM terlebih dahulu. So dia Okay. kena dapatkan masa cakap tadi kelulusan daripada jabatan 3 jabatan dasar tadi. 5 Mhm. tadi jabatan utama tadilah Mhm. yang dapatkan kelulusan. Okey. So macam Cik Edi terangkan tadi, kita kena nak buat permohonan tu di dalam sistem SPID. Yes, speed and then Okey. pergi ke sistem new permit dagang ni. Oh, okey. So dekat situ just isi dan kalau okey semua dalam masa 5 minit boleh dapatlah permitnya. Betul. Ada yang paling lama ke? Macam saya cakap yang lama tadi, kalau kata dia parameter dia dalam sistem tu masa permohonan tu dia tak betul, tak complete. Dia akan reverse balik menjadi manual lah. So manual nanti dia akan masuk kepada pegawai kita di kat Makis, kita akan tengok di mana kesalahan tu nanti. So kita akan maklum balik untuk dia mohon semula lah, atau untuk betulkan balik kenapa, apa yang menyebabkan kata orang ni permohonan tu tak boleh lulus lah dalam sistem tu. Selalu berlaku kesilapan teknikal lah dalam pengisian dalam sistem tu, permohonan permit tu. Dan saya juga dimaklumkan ada lagi satu approve permit. Approve permit ya. Okey, AP maksudnya kan. Okey. So apa perbezaan AP dan juga IP tu sebenarnya? Okey, import permit ni adalah satu kata mudahnya, approve permit ni bagi barangan berkota. Kalau dulu di bawah kementerian kita ni, Kementerian Pertanian, kita ada 4 approve permit AP lah. So AP ni melibatkan keratan ayam, kelapa, kobis bulat, satu lagi tak ingat saya, kopi. Kopi. So sekarang ni untuk di bawah Kementerian Pertanian ni, semua AP approve telah ditangguhkan lah, cara dimasukkan lah. Tak ada lagi AP approve permit, tak ada lagi dah. Okey. So maknanya semua orang boleh mohon lah. So hanya di bawah Makis ni kita kontrol dari segi import permit sahaja. Okey. Dan saya rasa untuk next slide tu ada cara untuk mengeluarkan permit melalui pautan, betul ke Cik Edi? Betul. Okey, ini prosedur yang saya maklumkan tadi. Yang pertama tadi berdaftar dalam sistem SPID tadi tu sebagai pengimport pengeksport, dapatkan ID semua. So dah dapat ID, buka akaun di Dagang Net lah. And then you all dah boleh, kata orang ni, pihak importer eksporter dah boleh mohon permit di dalam sistem BA permit. So apa yang dimasukkan dengan permohonan permit disemak tu verify by OGA lah. So benda ni yang saya cakap sistem yang integrate dengan di veterina pertanian tadi. So once approved daripada pihak OGA ni ada government agency lah singkatan dia. Okay, macam cakap tadi DBS, pertanian tadi semua. So kalau kata semua dah selesai, sistem ni pun dia integrate juga dengan sistem custom. So selesai kat itu, kalau tak ada masalah, buat pembayaran secara online and then terus boleh cetak. Selesai pembayaran secara online masa permohonan permit tu, terus boleh cetak permit lah. Okey, kita cakap pasal permit. So berapa dia punya kadar fee-nya tu untuk Okey, permit ni? untuk produk pertanian tumbuhan, kadar permitnya adalah RM15 per permit. Okey. Bagi produk ikan RM15 per permit. Tapi bagi produk veterina haiwan, dia bergantung kepada kuantiti, unit dan juga berat lah. Dia berbeza sikit. Okey. So adakah cas permit yang tidak berubah daripada Makis? Cas permit. Maksud tu setiap satu item tu lah. Okey, so far cas permit tu yang dikenakan pihak Makis adalah nilai yang terkandung dalam peraturan Makis lah. Benda tu ada digazetkan dalam kita punya akta dan peraturan. So selagi tak ada perubahan di dalam peraturan Makis, selagi tu tak ada perubahan lah dari segi nilai tu lah. Okey. Maksudnya maknanya apa benda yang terkandung di dalam peraturan di dalam akta, contoh nilai RM15 tadi, itulah nilai yang kita kenakan di dalam cas permit. Okey. So tadi kita dah cerita tentang import export, dia punya macam mana nak daftar, nak dapatkan permit tu kan. So apakah syarat-syarat dia sebenarnya? Syarat-syarat nak dapatkan ke macam mana? Dapatkan. Okey, dapatkan tadi macam prosedur saya tunjuk tadi lah. So adakah syarat nak bawa masuk, syarat nak import atau syarat nak ekspor? Syarat import dan juga ekspor. Okey, saya sentuh satu persatu lah. Boleh. Kita sentuh pada import dulu. Tapi lebih kurang sama sajalah. Okey, untuk permit import dan ekspor Makis lah. Permit import, benda ini telah dikeluarkan oleh pihak Makis. Betul, Makis yang keluarkan permit import.
Tetapi di dalam permit import tu bahagian page belakangnya lah ada dikatakan tu syarat import. Okey. Okey, syarat-syarat import ni lah yang perlu pihak pengimport kena maklum lah. Contoh melibatkan produk veterina contoh saya ambil daging lah. Di Okey. dalam syarat import ni mengatakan kena ada sijil halal daripada yang dikeluarkan oleh Badan Islam yang diiktiraf. Okey. Kena ada sijil kesihatan, kena ada kaedah packaging, labeling yang bersesuaian bertentuan. Kena ada perikaran bebas daripada penyakit. Itu syarat-syarat yang ditetapkan dalam permit. So apabila suatu syarikat ataupun orang nak melakukan aktiviti import daging ni tadi bagi contoh, dia kena bawa ataupun dia kena tunjukkan syarat permit import makis tadi kepada pihak eksporter negara sana. Okey. Counterpart dekat sana lah, pihak eksporter contoh daripada India. Okay, this requirement inilah adalah requirement untuk bawa masuk consignment daging ke dalam negara Malaysia. Ini syarat-syaratnya. So pihak di luar negara tu, contoh pihak eksporter di negara India tu, dia kena sediakan lah this documentation dia, dari segi halalnya, dari segi perakuannya, untuk kita nak pastikan semasa kemasukan kelak, contoh bila daging tu sampai ke pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai contoh atau Pasir Gudang, masa proses perikaran dia ada permit import makis, dia ada sijil halal, dia ada sijil kesihatan dan ada dokumen-dokumen sampingan yang diperlukan lah. So, untuk kita memastikan bahawa produk yang kita dibawa masuk tu mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita lah. Khususnya pihak Adakah makis yang tak mematuhi syarat tersebut? ada. Okey, so apa tindakan daripada pihak makis? So di pihak makis ni, di bawah Akta 728 kita ada beberapa section lah yang kita kuat kuasakan. Itu section 11. Section 11 kurungan 1 melibatkan kesalahan tiada permit import dan perakuan import. Section 11 kurungan 2 itu tiada permit ekspor. Section 13 jika berlakunya memberi masa perikaran berlaku tu memberi maklumat palsu, tak tepat, fraud lah katanya yang palsu. Section 14 jika berlakunya terdapat masa kemasukan tu kita jumpa perosak, bahan cemar, penyakit terhadap produk yang dibawa masuk tu. Dan section 15 ni lebihnya kepada tidak mematuhi syarat import permit. Okey, macam Cik Eli cakap tadi, penyakit. Yes. Macam mana nak tentukan barangan itu ada penyakit? Okey, untuk penyakit kita ambil macam sebagai contoh, kita ambil produk, kita ambil lembu lah. Okey. Kita import lembu masuk ke dalam negara kita. So masa ketibaan tu kita akan buat pemeriksaan fizikal lah terhadap clinical sign lah terhadap lembu yang ada. So kalau kita ada jumpa simptom, kita dapat tanda-tanda clinical sign menunjukkan tanda penyakit, contoh foodborne disease ke FMD, itu yang kita detect lah secara fizikal lah. Pegawai makis akan buat pemeriksaan secara fizikal terhadap consignment tu. Dan berapa lama yang kita nak tahu benda tu ada penyakit tu? Okey, dia bergantung kepada itulah, kalau kata haiwan hidup lain, kalau kata untuk produk yang dah selesai tu lain lah. So macam untuk haiwan hidup kita boleh nampak clinical sign, kita pergi masuk ke patient quarantine atau premise quarantine, dan kita akan ambil sampel, kita hantar ke makmal lah, veterina. Sama juga macam produk haiwan yang lain macam daging. So secara generalnya bila masuk tu, macam saya cakap tadi, ada protokolnya, kita ambil sampel dan kita hantar ke makmal lah. So makmal tu yang akan buat pengesahan lah. Kalau kita nampak secara kasar masa pemeriksaan fizikal tu, kita akan hantar ke makmal dan makmal akan cuba prioritaskan kita punya result tu untuk buat saringan terhadap sampel yang dihantar. Within 1 week kita akan dapat keputusan lah. Seminggu lah. So macam mana usahawan tersebut nak tahu? Kan seminggu. Okey. Bagi surat ke, call ataupun email. Maksudnya yang dia tu tak mematuhi syarat. Okey, masa ketibaan lagi, masa pemeriksaan fizikal lagi, bila kita dah jumpa contoh ketidakpatuhan tadilah, kita jumpa perosak, penyakit, bahan cemar. Waktu tu juga kita dah maklum kepada wakil syarikat. Selalu di pintu masuk melibatkan produk komersial ya. Pihak importer atau eksporter dia akan menggunakan ejen, holding ejen di pintu masuk lah. Contoh membuat perkhidmatan deklarasi. So, kita akan maklumkan kepada pihak ejen ataupun dengan pihak importer ni pada hari yang sama. Masa kita tahan tu, waktu tu dia dah tahu dah. Tak comply lah tu. Oh, okey. Tapi tadi kata
klinikal tu dalam masa tempoh Itu seminggu? untuk kita nak buat pengesahan dari segi pakar lah. Maknanya bila kita secara fizikal kita jumpa tu ada mengkasarnya, tapi untuk mengesahkan tu kita kena hantar ke makmal lah. Pengesahan makmal tu pengesahan yang kata orang bertauliah. Okey JD, dekat belakang kita ni ada carta aliran kerja, pemeriksaan dokumen dan juga fizikal produk bagi produk pertanian. Mungkin Cik Edi boleh terangkan sedikit apakah carta aliran tersebut yang ada dekat belakang kita ni, slide ini. Okey, Mungkin Cik Fahan boleh besarkan sikit? Yang ni carta ahli ni apabila berlaku sesuatu pengimportan atau eksportan di pintu masuk. Saya bagi contoh, ada seorang importer, Encik A, dia nak bawa masuk produk kobis daripada negara China. So, itu sebagai contoh lah, kobis daripada China. So pertama sekali dia kena isytihar dokumen di kaunter makis lah, di pintu masuk. Bagi itu di pasir gudang. Okay, and then kemudian pihak makis akan berhentikan pengangkut lah, iaitu kontena ataupun lori yang membawa consignment tersebut. Kita akan buat pemeriksaan dokumen terhadap consignment tadi tu. Contoh kobis tadi, dia akan bawa permit import kan. Lepas tu dia akan bawa sijil fitosanitasi daripada pihak negara China. Okey. Pegawai kita tengok dokumen terlebih dahulu. Kalau kata untuk import, kita akan semak borang custom K1, bill of lading, okay, invoice dia, packing list. And then selepas pemeriksaan dokumen, kalau kata okey, dokumen okey, pegawai makis akan buat pemeriksaan secara fizikal pula terhadap consignment. Itu kita pemeriksaan fizikal ni adalah dengan kehadiran wakil lah. Ada wakil, pihak makis ada, pegawai makis di lapangan dan juga pihak wakil ejen lah yang mewakili pihak importer atau pihak importer sendiri. Pada waktu yang sama. So, serentak lah. Selepas pemeriksaan fizikal dokumen, masa fizikal tu kena ada wakil lah. Maknanya bila makis buka perusahaan ni kena ada wakil daripada pihak importer exporter lah. So kalau kata pemeriksaan fizikal ni semua okey, so kita ada sistem kita sendiri, sistem iMakis tu kita nak capture data secara real time lah di lapangan. Kita akan update maklumat dari sistem iMakis. Bagi item-item yang memerlukan cas pemeriksaan, pihak importer kena bayar dulu lah. Maknanya ni komplit, tak ada masalah. Dokumen okey, pas, fizikal pun pas. Semua okey, apa yang dibawa dan dia declare benda yang sama. Tak ada isu perosak, penyakit semua. Dan dia bayar cas pemeriksaan tadi, keluar resit, kita buat pelepasan dalam sistem iMakis dan sistem maklumat custom, dan consignment terus boleh keluar lah, masuk ke dalam negara. Itu secara ringkas. Jadi step-step tu lah, 8 step tapi ringkas je tu lah. Settle dokumen, settle fizikal, bayar cas pemeriksaan bagi item yang memerlukan cas pemeriksaan. Kita buat pelepasan dalam sistem yang berkaitan di pintu masuk lah. Macam tu, sistem maklumat custom ataupun sistem makis sendiri. Dan terus consignment tu boleh dibawa masuk ke dalam negara kita. Okay, so antara dokumen yang diperlukan? Okey, dokumen yang diperlukan untuk import. Kalau untuk import macam saya cakap tadi lah. Yang pertama khususnya adalah permit import makis. Yang keduanya adalah surat-surat ataupun sijil-sijil yang berkaitan yang disyaratkan di dalam permit import tadi lah. Bagi contoh, sijil veterina, sijil kesihatan, sijil halal, sijil fitosanitasi. Dan kita kena ada borang K1 custom. Ini sebagai contoh lah. Sijil fitosanitasi ni adalah sijil melibatkan produk tumbuhan lah. Maksudkan tumbuhan tu bebas daripada perosak dan penyakit. So yang mengeluarkan sijil fitosanitasi ni, kalau contoh dalam negara kita ni adalah pihak Jabatan Pertanian lah. Kalau kata dia nak ekspor, contoh ke Singapura. Singapura minta sijil fito. Di Singapura syaratkan, negara Singapura, autoriti sana mensyaratkan, okey, sistem produk tumbuhan ni memerlukan sijil fitosanitasi. So pihak eksporter dalam negara kita kena dapatkan. Bawa barang dia, rujuk pihak DOA, contoh negeri Johor ni, saya perlukan sijil fitosanitasi. So itu di bawah bidang kuasa pihak Pegawai Pertanian lah, yang akan mengeluarkan buat pemeriksaan terhadap produk tersebut lah. Okay, bill of lading ni sebagai contoh di dekat laluan laut. Okay, laluan laut kita akan menggunakan bill of lading lah. Menggunakan kapal kargo. So invoice, packing list, itu normal lah. Borang periksaan custom ni adalah borang custom sendiri. So mana-mana perikaran dekat pintu masuk memang kena ada borang custom lah. Wajibkan ada borang custom. Kalau kata import adalah borang K1, kalau kata untuk export adalah borang K2 lah. Istilah yang kita sebagai selalu kita guna pakai. Okey, sijil perakuan 3P Pharma. 3P Pharma ni ada sistem-sistem produk macam tumbuhan, sayur. Dia memerlukan sijil perakuan daripada Pharma lah.
So yang ini pun Makis keluarkan lah. Kalau kata komplit dari segi pemeriksaan, Makis akan luluskan. So dia dapatlah perakuan tu. Oh. Okey, sejak halal macam DBS lah. Kalau kata dalam yang dikeluarkan oleh JAKIM dan DBS lah, dia kesihatan berkaitan. AWB ni lebih kepada laluan udara lah. Contoh kemasukan di Senai, kargo. Masuk ikut Senai, dia kena tunjuk kat AWB lah. Semua maklumat ni kita akan semak, tally tak tally. Ada segi kemasukan tu. Nak semak tu macam mana? Teli tak teli tu? Maknanya contoh kita nak elakkan dari segi maklumat tidak tepat atau fraud lah tadi tu. So this all documentation, semua dokumen yang ada ni, pegawai Makis dekat lapangan kita akan semak satu persatu lah. Kalau kata permit import contoh bawa daripada Brazil contoh, ataupun bawa daripada negara India, kita akan tengok lah betul tak airway bill ni daripada India, betul tak packing list ni daripada India. Itu yang kita nak memastikan bahawa dokumen yang dibawa tu dokumen yang betul. Dan fizikal tadi kita nak mengesahkan bahawa apa yang dideclare di dalam documentation benda yang betul lah. So untuk semakan pun selalu mengambil berapa lama? Di pintu masuk tak lama lah, 5 minit saja. Oh, okey. Sekejap je. Sekejap je kita nak semak dokumen, kadang tak sampai 5 minit, bergantung kepada kompleksiti dokumen lah. Ada dokumen sikit je, ada dokumen yang banyak. Kalau kata syarat tu mensyaratkan banyak, banyaklah dokumen dia. Macam Cik Edi cakap tadi dalam masa 5 minit. Tapi macam mana pula nak memastikan tidak mematuhi syaratnya tu? Okey, tak mematuhi syarat. Sekarang macam dokumen macam saya cakap lah. Contoh dalam permit import Makis, ada katakan perlunya ada sijil kesihatan. So bila sampai sijil kesihatan tu tak ada, tu dah tak patut syarat lah. Dia tak comply dari segi documentation lah. Itu sebagai contoh lah. Ataupun sebagai contohnya, satu lagi di dalam permit import mengatakan bagi produk pertanian yang memerlukan rawatan, dia perlu dirawat dengan kaedah rawatan metal bromide sebagai contoh. Tapi bila sampai sijil phyto, kita tengok kaedah rawatannya menggunakan chemical yang lain yang tidak ditetapkan dalam syarat. Itu dah tak comply dah, dah tak patuh syarat dah. Okey. Itu dari segi pemeriksaan dokumen kita dah tengok dah, dia tak sama. Okey, saya nak tanya pendapat Cik Edi. Alright. Contohlah saya ni adalah usahawan untuk pertanian sayur. Boleh lah kobis lah macam tadi contoh kobis lah. Okey, saya ni nak buat import export. Alright. So apakah nasihat ataupun yang akan Cik Edi bagi pada saya untuk yang baru nak bermula untuk buat import export? Boleh. Okey, kalau kata untuk Cik Kasum yang baru nak buat import, macam saya cakap tadi lah, sebelum nak buat import export, datang dulu dengan pihak Makis, datang berjumpa dengan pihak Makis, bagi tahu aktiviti apa yang contoh saya nak buat sayur. Kobis. Nak buat kobis ke apa macam buah ke apa tadi kan, nak buat import export, bagi tahu bahawa okey, saya ni ada bercadang nak buat aktiviti import export untuk produk A, B, C, D. Okey. Untuk produk A, B, C ni contoh saya nak export ke negara mana atau saya nak import daripada negara mana. Ada tak keperluan apa kata orang tu? So daripada situ maklumat kat situ nanti kita akan advise kepada pihak ni lah Cik Kasum tadi. Okey, sekarang untuk sekarang ni macam saya cakap kena daftar dululah. Kalau pada certain negara tu kita akan tengok. Ada negara yang kadang tu kita produk tu tak pernah diimport masuk dalam negara kita pun. Okay, so untuk certain produk yang tak pernah diimport masuk dalam negara kita, tak kisahlah buah ke apa kan, yang ni kena dapat kelulusan daripada jabatan dasar dulu. Maknanya dia kena melalui PRA lah. PRA ni Pest Risk Analysis lah daripada pihak DOA. So dapatkan dulu kelulusan daripada jabatan yang berkaitan, barulah pihak Cik Kasum boleh dapatkan kata orang ni mohon permit macam biasa. Saya daftar dekat speed tadi tu. Ya, daftar kat speed tadi tu. Okey, dalam masa 5 minit dah boleh dapat permit. Okey. So macam saya kata tadi, saya adalah usahawan baru nak buat import export. Dan mungkin saya juga tak tahu apakah contoh borangnya, dokumentasinya. Mungkin Cik Edi ada contoh dekat dalam slide ni ke yang boleh tunjukkan? Kita ada contoh. Mungkin Cik Faham Boleh boleh tengok contoh. Okay, ini just slide dokumen. Okey, yang bermula daripada sini rasanya. Okey. Betul. So macam saya cakap tadi lah, di semua pintu masuk deklarasi import export wajib kena ada borang custom. Ini sebagai contoh borang custom untuk import, K1 import. Okey. So contoh borang kawan custom ini dekat Johor lah, B18 B18 Selangor. Selangor je lah. So macam mana kita nak tahu ada K1 tu,
dia akan ada deklarasi dekat sini lah daripada negara Indonesia kawasan kan. Okey. So maknanya dia bawa masuk daripada negara luar lah. So di dalam kat sini borang custom ni kebiasaan macam saya cakap tadi, kalau di pintu masuk ni ada forwarding agent yang membantu pihak importer exporter lah. So pihak importer exporter macam pihak Cik Kasum boleh lantik mana-mana agent yang berdaftar dengan pihak custom sebagai agent lah untuk membantu pihak Cik Kasum tadi nak buat deklarasi di pintu masuk ni. Oh. Ah, Tapi kalau kita ada ejen, yes. bagus ataupun tidak sebenarnya? Ataupun Kalau bagus kalau kita di buat pintu sendiri? masuk ni memang disyaratkan memang kena ada agent forwarding agent lah. Pihak importer sendiri boleh nak buat deklarasi sendiri, tapi you all kena kata orang ni berdaftar dengan pihak custom lah sebagai agent sendiri. Ada syarat yang lain juga Ya, lah itu di bawah pihak custom lah. Okey. Boleh next. Okey, next ini borang yang keduanya. Export. Okey, ini borang custom untuk ekspor lah. So untuk ekspor kalau kita tengok ke sini, negaranya ke Singapura lah sebagai contoh. J10 ni BSI. Di BSI lah, kalau tengok J10 tu kat atas tu, ini lebih pada code station saja. Code station ni merujuk kepada pintu masuk lah. Okey. Nombor 2 tu lebih kepada export lah, coding untuk export lah. Okey. So yang kita kaburkan tu adalah maklumat-maklumat melibatkan syarikat lah tadi kan. So kat dalam ni sama juga, dia kena declare item semua. Bagi macam tadi Encik cakap yang dekat borang import tu B tu Selangor. Ya, itu code station untuk Selangor B18. Okey, so maksudnya dia ada kod dia untuk negeri setiap negeri lah. Ya, di dalam sistem custom pun dah sedia maklum lah. Saya faham. Okay, next. Ini melibatkan borang custom tadi. Seterusnya. Okay, cuba kecil sikit. Kecilkan sikit Cik Fahan. Okey, bagi certain produk yang memerlukan sijil perakuan 3P Pharma lah, ni lebih kepada import lah atau export. Kalau kata untuk import, dia kena melalui pemeriksaan markis terlebih dahulu. And then benda ni pun kena mohon dalam sistem 3P Pharma lah. Importer, exporter kena mohon dalam sistem 3P Pharma. Kalau untuk import, markis akan keluarkan lah. So nak dapatkan sijil ni, markis akan buat pemeriksaan secara fizikal, comply, kita akan approve di dalam sistem, so pihak importer terus boleh print lah sijil ni. Tapi kalau kata tak comply untuk perakuan import ni, produk import, pihak markis tak akan keluarkan sijil ni lah. Dia perakuan pharma ni. Mungkin boleh tak besarkan sikit yang Cik Fahan Boleh. yang hujung sekali lah kiri yang ada macam barcode tu. Okey. Mana? Yang ada barcode. Okey, so juga adalah butir-butir dia lah. Ada butiran-butiran dia di dalam sistem. Okey. Okey, so mengenai Yang diimport lah. export. Ini diimport lah. So ini sijil perakuan yang diimport. Kalau kata macam saya cakap tadi, ada comply macam buah-buahan tadi yang merupakan perakuan import. So kalau kata okey, maknanya masa clean lah. Bersih masa kita buat pemeriksaan, semuanya patuh semua, pihak markis di pintu masuk dia akan luluskan lah perakuan ni. Dan pihak importer boleh print dalam sistem pharma tu. Next, okey, ni sijil phytosanitasi. Ini saya maklumkan tadi untuk produk pertanian khususnya tumbuhan lah. Apa maksud sijil phytosanitasi ni lah, sijil yang memberakukan bahawa satu produk tumbuhan atau pertanian tu bebas dari perosak dan penyakit lah dan berjemaah. Macam mana tu sebutnya Phytosanitasi. Phytosanitasi, okey. Kalau singkat kita panggil sijil phyto je. Okey, sijil phyto. Untuk tumbuhannya. Ni untuk produk pertanian lah, tumbuhan. Pertanian, okey. So di dalam sijil phyto ni dia ada maklumat lah. Seperti mana yang disyaratkan di dalam permit. Sijil phyto ni perlu didapatkan, maknanya contoh nak import tadi kan. Kalau bagi contoh ini daripada India. Okey, dia nak bawa masuk daripada India. So dia kena patuh syarat lah. Apa item dia ada kat situ, dia contoh dia bawa masuk cornstarch food grade. Okey, kena ada pengesahan this certified plant and plant product ni has been inspected. Ada kenyataan itu, ada disclaimer dekat situ oleh pihak authority negara sana. Pihak badan berkuasa di negara India yang mengeluarkan sijil ni, ada tanda tangan dia pun semua yang mengesahkan. So kat sini ada kenyataan melibatkan rawatan yang digunakan, kaedah chemical yang digunakan untuk buat rawatan, tempoh masa. Untuk makluman tempoh masa ni, sijil phyto ni dia kena selari dengan syarat permit yang dikeluarkan oleh pihak markis. Kenyataan di dalam sijil phyto ni lah, rawatannya mesti sama dengan apa yang disyaratkan dalam permit markis.
barulah dia boleh buat Oh. keluarkan ni lah. Kalau kata di dalam sijil phyto ni tadi tak sama seperti mana yang di dalam syarat permit makis tadi, permit import makis tadi, kita akan tahanlah di pintu masuk. So, ibarat dia tak comply dengan syarat kalau ditetapkan oleh Okey. makis. Faham. Contoh kat sini tadi cakap metabromide, tiba-tiba dia pakai phosphine bagi contoh. Dia pakai chemical lain lah. Itu yang tak ada pun dalam syarat permit import makis. Itu menyangkut satu kesalahan. Okey, faham. Ni agak-agak kata agak teknikal sikit lah. Okey, yang tadi tu adalah untuk invoice. Yeah, Betul. next invoice ni lah. Ini bila kita macam saya cakap tadi, dokumen-dokumen sampingan lah yang kita nak tally kan. Adakah benda ni betul daripada contoh daripada India tadi. Ni dokumen kita tengok maklumat-maklumat yang pegawai kita di lapangan akan semak. Next. Okey, next Cik Fahad. Okay, ni packing list terhadap consignment tersebut. Contoh tadi nak bawa buah, betul tak packing list ni daripada India. Oh, macam tu. Maksudnya kita kena listkan satu-satu jugalah sebenarnya. Yes, tu pegawai kita akan semak. Kadang declare-nya contoh lepas itu, tapi kita tengok packing list tiba-tiba Pakistan. Oh, okey. Itu kita akan jadi Pernah berlaku ke sebegitu? macam-macam. Okey. Okay, next. Ni airway bill macam saya cakap tadi untuk laluan udara lah. Contoh daripada China, kapal terbang lah, kargo bawa masuk. Itu dia bawa autopart. Oh, Jadi ada ganti ke? ini sebagai contoh lah. Oh, Kita ambil airway bill, kalau ada produk pertanian dia akan masuk ke situ, item produk pertanian lah. Next. Bill of lading ni lebih kepada laluan laut lah. Macam saya cakap tadi, yang melalui kapal-kapal. So yang mengeluarkan bill of lading adalah pihak shipping liner lah, pihak perkapalan yang membawa kontainer-kontainer tu. So semua detail kat sini adalah tarikh daripada negara mana, daripada pelabuhan mana yang diimport, daripada dia akan turun dekat pelabuhan mana, berat, item semua ada dekat sini. Tarikh kontainer tu naik atas kapal. ini kan yang laut tu kan? Ni yang laut. Yang dekat kontena-kontena tu ke? Yes, yang kontainer-kontainer dekat inilah. pelabuhan. Inilah dokumen yang kita akan semak. Oh, yang selalu kanan dekat laut, kapal kargo kontena tu. Ya. Oh, Sini adalah salah satu dokumen wajib lah yang pihak pegawai kita akan semak di kawasan pelabuhan lah. Okay, next. Ini sedikit aktiviti atau pemeriksaan makis lah. Kita ada pemeriksaan. Okay, ini sedikit perata akhbar tindakan ketidakpatuhan. Sebagai perkongsian lah. Yang pertama tu kita tahan tahun lepas saja kelapa kering dekat Batu Pahat. Kita jumpa perosak lah, serangga perosak. And then kita review sentry. Satu kapal tu bersama anak-anak kapal dengan barang-barang ni kita minta patah balik ke negara dia. Patah balik ke negara Indonesia. So yang seterusnya tu kita rampas 28 tan ayam cuba diseluduk. Itu melibatkan inilah ketidakpatuhan kepada syarat ketetapan yang makis tetapkanlah. Tak permit, tak patuh syarat, false declaration. Next. Itu pokok hiasan. Pokok-pokok yang viral pun banyak kita tahan. Oh ya. Ya. Okey. Ini sebagai contoh, dia declare dekat kita bawa 3 item. Tapi dalam tu bila pegawai kita buat pemeriksaan, kita mendetail lebih lah daripada jumlah yang di-declare lah. Mana itemnya 3, bawanya lebih. Mungkin pergi ke 10-20 item yang tak di-declare. So ini melakukan kesalahan lah, dia tak patuh syarat. Yang tengah tu agak cacing. Pernah viral kot tahun lepas. Okey. Kita buat press release. Ni cacing ni diimport daripada Indonesia katanya, di Senai. Dia tak ada permit import daripada Makis lah. Boleh, tapi macam saya cakap lah, sebelum nak import, datang jumpa kita dulu, tanya apa prosedur, apa keperluan. So yang ni, yang berlaku ni bila sampai kat kita, memang tak ada permit, tak ada apa semua lah. So kita tahan lah, kita lupus. Yang sebelah tu makanan haiwan, tapi sebenarnya dalam tu beras lah. Yang cuba dia seluduk lah. Dia buat false declaration, yang mana kita dapat detect. Next. Itu saja. Okey, ini lebih kepada kalau ada apa-apa maklumat nak tanya pihak Makis, inilah rujukannya kan. Kita ada nombor kontak. Betul, dan juga email. Email kita ada. Kalau nak datang office di mana tu? Okey, office kita di Aras 2, Anjung Utara, Bangunan Sultan Iskandar. Okey. Di BSI. Pejabat Makis lah. Dan tuan-tuan seluruh negeri Johor ni boleh pergi ke mana-mana pejabat Makis di pintu masuk yang ada.
Mana bukan saja di pejabat negeri, contoh di Batu Pahat boleh pergi jumpa pegawai kita dekat pejabat makin Batu Pahat. Perkhidmatan kita dari segi khidmat nasihat ni bukan hanya di pejabat negeri, tapi di pintu-pintu masuk pun ada. Kita ada kaunter kita ada pejabat tadbiran di kawasan pintu masuk pun, pihak pegawai di lapangan pun boleh memberikan atau untuk khidmat nasihat lah macam mana nak buat import export ni. Okey lah, sebelum kita menutup Biztalk kita ni kan, saya nak tanya tentang yang tadi Encik Eddie ada kongsikan tentang Kelatan Akhbar tu kan. So berdasarkan Kelatan Akhbar tadi, saya tertarik untuk bertanya macam mana pihak Makis tahu tentang yang macam ni lah. Itu macam saya cakap tadi lah. Dia melalui proses tadi, macam saya cakap proses deklarasi sebelum dapat pelepasan tadi kan. Kan ada pemeriksaan dokumen, kemudian pemeriksaan fizikal. So selalunya bila kita buat pemeriksaan fizikal tu yang kita jumpa tu. Fizikal. Kadang-kadang dekat dokumen pun kita dah tengok dah lain dah. Dari segi maklumat dia macam meragukan. Istilahnya memberi keraguan yang munasabah kepada pegawai kita untuk kita nak proceed untuk tindakan pemeriksaan yang lebih lanjut terhadap fizikal lah. So bila kita buat pemeriksaan lanjut, kita jumpalah perkara seperti dalam Kelatan Akhbar tadi tu. Okey. Sebab yang kat sini tertarik juga tentang daging ayam cuba diseluduk. Ya. Dia diseluduk dekat mana tu? Sebab macam ni ada kotak kan? Ya, kotak. Okey, kotak apa tu? Dia letak ayam tu dekat dalam ni ke? Ya, dalam kotak tu. Dan ditutupi dengan ke ada? Ini masuk dalam kontena. So kita buat pemeriksaan, kita mendapati atas maklumat lah. Kita ada buat kata orang tu kita punya maklumat dalaman lah. Kita buat pemeriksaan. Ini kita dapat detect, ini kita buat pemeriksaan, kita jumpalah. Okay, kadang-kadang nak dapat maklumat tu mengambil masa berapa? Kadang sebulan, seminggu, 2 minggu, betul tak? Okay. Dia bergantung. Okay. So, tindakannya tu memang dah tahulah akan ada, contohlah pihak ini. Macam mana? Macam mana nak cakap? Sebab kadang-kadang kan kita nak dapat maklumat tu, kita tengok dulu untuk dapat maklumat. So selalunya di pintu masuk ni pegawai kita di lapangan kita akan buat profiling lah. Jadi setiap company yang masuk secara mudahnya masuk, kita akan tahu company A ni bawa barang apa, company ni bawa barang apa, company C ni bawa barang apa. Kadang-kadang tiba-tiba company yang baru buat masuk, tak pernah declare, tak pernah datang, tiba-tiba kita tengok ada company yang baru. So kita akan buat apa yang dilaksanakan di lapangan, boleh saya katakan kita buat profiling lah. Profiling pada setiap nama pengimport dan pengeksport, dan kita tengok pada item yang declare. Okay, berdasarkan pengalaman Cik Eddie tadi, kita berbual 7 tahun Kita kat Johor ni hampir 7 tahun dah. Okay, hampir 7 tahun. Johor pula dekat Makis. Johor ni 2 tahun lebih. Masuk tahun ketiga. Okay, dekat Makis dah 7 tahun. So ada tak pengalaman-pengalaman yang macam agak lebih daripada yang ada dekat Kelatan Akhbar ni sebenarnya? Ada sikit lah. Ada sikit lah. Okay. Nak dikongsikan ke? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Kalau setakat sepanjang pengalaman saya di Makis lah, kita pernah buat penahanan kapal lah. Kapal yang diserang oleh serangga perosak. Masa tu kita tahan. First time masa tu saya dekat Selangor. So kita ambil tindakan, kita buat tata cara kuarantin lah. Kita buat rawatan, buat ibu semua. Untuk satu kapal. Betul je lah. Okay, faham. Okay. Saya rasa kita pun dah nak sampai ke hujung rancangan Encik Eddie. Sebelum kita menutup Biztalk kita, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada masalah teknikal yang sebentar tadi tu. Saya minta maaf daripada pihak saya dan terima kasih saya ucapkan untuk pihak Encik Eddie sudi meluangkan masa untuk menerangkan apakah itu Makis dan juga peranan Makis. Dan mungkin kita boleh berbistalk lagi untuk episod yang akan datang. Mungkin ada tajuk lain, betul kan? Betul. Okey. So mungkin sebelum kita nak habiskan Biztalk kita pada kali ini, mungkin ada sepatah dua kata untuk Cik Eddie bagi pada usahawan-usahawan yang nak buat import export ni. Okey, terima kasih Cik Kalsum. Saya untuk usahawan-usahawan yang berniat lah untuk melaksanakan aktiviti import export produk pertanian ni, agro makanan ni. Apa yang saya maklumkan seperti tadi, sebelum nak laksanakan suatu aktiviti tadi tu, bisnes tadi tu, datang rujuk dengan pihak Makis terlebih dahululah. Untuk kita bagi you all, kata orang tu, kata khidmat nasihat sebetulnya lah. Prosedur yang perlu dilalui sebelum nak laksanakan
aktiviti import export tadi tu untuk mengelakkan berlakunya penahanan di pintu masuk kelak. Kalau kata tahan, confirm lah masa kan, masa Betul. lagi produk pun dah kena tahan, kat dalam nak pakai barang, Betul. tu dia akan efek banyak benda lah. So nak bagi semua nampak smooth, datang dulu, completekan dulu prosedur yang nak dilaksanakan sebelum nak berlakunya aktiviti import. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Edi. So akhir kata daripada saya, kesimpulannya, apa-apa pun nak buat untuk import export, datang dulu ke pejabat Makis ataupun boleh hubungi di talian 07 224 1786, ataupun boleh cek di website Makis. Boleh tengok dekat, ada tak tadi, okey yang tu Encik Pahan boleh tak besarkan website dia? Okey, www.makis.gov.my, betul Cik Edi ya? Betul. Itu kita Okey. punya website. Kalau kata email kita tu makisjoho@makis dah. Okey, mungkin kalau nak tanya lebih lanjut pun boleh email juga di makisjoho@makis.gov.my. Betul. Okey. So daripada saya, terima kasih Encik Edi Sama-sama. dan juga rakannya di sebalik tabir. Okey. So akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.